الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Seperti mana tuan-tuan tahu, siaran ini boleh juga diikuti daripada atau melalui Facebook Masjid Putrajaya. Jadi kalau di sana tu dia punya grafiknya cantik sikit lah. Terima kasih kepada Ustaz Muktasyaf, sahabat saya di Masjid Putra. Jadi di FB saya ni macam ni je lah, kosong je lah kan. Tapi diubah sesuai keadaannya lebih cantik melalui FB di Masjid Putra. Jadi so like lah page Masjid Putrajaya. InsyaAllah selain daripada kuliah saya, ada juga infografik yang yang penting ataupun yang boleh tuan-tuan dan puan-puan ikuti. Dan kita juga ada portal Masjid Putra, ada portal Masjid Putra, ada apa-apa urusan yang boleh yang berkaitan boleh dilayari atau boleh diuruskan melalui portal itu. Baik, kita insya-Allah akan sambung perbincangan kita dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam Nawawi rahimahullahu taala pada muka surat 70. Dalam buku ini muka surat 70. Buku saya ni pun ada orang hadiah kan ni. Ya tuan kawan kita saudara Yusri Azir, tak tahu lah dia ikut ke tidak hari, tapi dia yang bagi saya kitab buku ni, yang terjemahan ni. Jadi dia pernah minta pada saya untuk mengajar di masjid. Saya belum dapat tunaikan lagi sebab saya nak fokus pada tafsir. Tapi Allah ilhamkan saya untuk buat sepanjang PKP ni. Jadi saya gunakanlah buku yang beliau hadiahkan ni. Jadi harap-harap beliau dapat ikutilah, ataupun orang-orang lain pun tak apa kan sekali. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Qal faslun fil buka'i 'inda qira'atil Quran. Ya, fasal ini menyatakan tentang menangis ketika membaca Quran. Boleh tak kita baca Quran dalam keadaan kita menangis? Qad taqaddama fil faslain al-mutaqaddimain bayanu ma yahmilu 'ala al-buka'i fi hal al-qira'ah wa huwa sifatul 'arifin wa syi'aru 'ibadillahi as-salihin. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wa qad waradat fihi ahaditsu katsira wa atharu as-salaf fa min dhalika 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam
Iqra'ul Qur'ana wabku fa in lam tabku fatabakau. Baik. Penjelasan tentang aspek yang boleh membuatkan seseorang menangis ketika membaca Al-Quran telah dijelaskan dalam 2 fasal sebelum ini, dan ia adalah sifat bagi arifin, sifatil arifin, orang-orang yang arif. Satu benda yang mungkin saya boleh kongsi, saya belajar dahulu, ya, kita selalu sebut perkataan al-arifu billah. Al-arifu billah. Al-arifu billah ni orang yang kenal, ya, dengan Allah. Apa maksud al-arif? Mengapa dia tak kata al-alimu billah? Ya, alim dengan arif. Apa beza antara alim dengan arif? Maknanya apa beza di antara ilmu dengan ma'rifah? Ilmu dengan ma'rifah. Baik, saya tanya saya jawab, biasalah tu, kan? Ya. Beza antara ilmu dengan ma'rifah atau alim dengan arif, ya. Ilmu ni benda yang, ya, ma yumkinu tasawwuruhu fi dhihni. Kata dalam bahasa Arab, sesuatu yang boleh di-visualizekan. Wah, cakap orang putih bagi buta ni, kan? Tidak buta lah pukul 9 dan 9.30 ni, ya. Sesuatu yang boleh digambarkan, divisualkan di dalam fikiran kita. Itu maksud ilmu. Maknanya kalau orang tu ada ilmu, dia tahu tentang sesuatu tu, ya, sampai dia boleh visualkan dalam minda dia. Dalam minda dia. Maka itu adalah ilmu. Sesuatu yang boleh divisualkan, yang boleh digambarkan, ya, di dalam minda. Beza dengan ma'rifah. Ma'rifah ni pengetahuan juga, macam ilmu juga, pengetahuan juga, kan? Ya. Al-idrak, ilmu juga idrak, pengetahuan, ya. Mana idraku ma yumkinu tasawwuruhu fi dhihni tadi, mengetahui sesuatu yang boleh divisualkan dalam minda. Tapi ma'rifah dia tak sampai boleh, ataupun dia tidak sampai peringkat boleh sehingga boleh menggambarkannya atau memvisualkannya dalam minda. Itu ma'rifah. Jadi mengapa disebut orang-orang, biasanya istilah arif billah ni diberikan oleh ulama terhadap mereka yang beramal dengan ilmu tasawuf, atau orang yang beramal dalam kehidupan dia, orang yang memang dia orang yang kuat beramal sehingga orang kelihatan pada dia, ya, orang yang betul-betul ikhlas, contoh kata ada akhlak yang mulia, orang yang bila maksudnya yang ada ciri-ciri orang yang ahlu tasawuf ataupun minal mutasawwifin, orang yang beramal dengan tasawuf, ya. Jadi dipanggil sebagai al-arifu billah. Dia tak kata al-alimu billah. Okay, kerana apa? Kerana macam mana pun kita mengenal Allah, kan? Awwaluddin ma'rifatullah. Itu biasa kita dengar, kan? Ya, mengenal Allah, ma'rifatullah, dia hanya sampai tahap ma'rifah sahaja. Dia tidak akan sampai tahap boleh digambarkan atau menggambarkan Allah, memvisualkan Allah dalam minda. Itu tak boleh, haram, kan? Ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah kamu tentang kejadian makhluk Allah, penciptaan Allah, jangan kamu fikirkan, wala tatafakkaru fillah, jangan kamu fikirkan tentang zat Allah, fi zatillah. Tak boleh nak divisualkan dalam minda. So tak sampai tahap ilmu, hanya sampai tahap ma'rifah. Sebab itu dia panggil al-arifu billah. So dia kata tadi sifatul arifin, ini dia.
sifat orang-orang yang mengenal Allah. Ya, itu maksud dia. Serta syiar para salihin. Syiar mana apa? Syiar ni makna lambang, kan? Ada syiar, ada syariah. Syariat lah. Ya. Bila dilaksanakan syariat, maka akan terlihatlah syiar. Syiar ni lambang Islam, kan? Contohnya macam Safa, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, dalam Quran sebut, kan? Safa dan Marwah itu sebahagian daripada syiar-syiar Allah. Ya, Allah kata wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu adalah sebahagian daripada tanda ketakwaan hati manusia. Tak apa. Baik, kita teruskan. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud tadi saya dah bacakan, artinya, dan mereka menundukkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Menunjukkan harus menangis ketika membaca Al-Quran, harus menangis ketika dalam solat. Cuma ada had dia. Tak apa, itu kita boleh cerita dalam fiqh, ada cerita, kan? Banyak hadis dan asar salaf yang diriwayatkan, ya, mengenai situasi ini. Antaranya ialah sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bermaksud bacalah Al-Quran dan menangislah. Iqra'ul Qur'ana wabku. Ya, bacalah Al-Quran dan menangis. Menangis maksudnya, maksud menangis tu menangis disebabkan, ya, sebab ataupun sedih, ya, kerana terasa, ya, apa namanya, kalau kata ayat itu berkenaan dengan dengan nikmat syurga, terasa diri tidak layak untuk memasuki syurga. Bila cerita pasal ayat tu, cerita pasal neraka Allah, terasa, ya, kelemahan diri ini terasa terlalu hampir dengan neraka Allah. Ya, bila cerita pasal nikmat Allah, terasa diri ini tidak cukup bersyukur dengan segala nikmat Allah. Jadi perkara-perkara ini yang boleh mendatangkan rasa sedih, menjadikan kita menangis ketika membaca Al-Quran. Kan? Dan menangislah, mana Nabi SAW kata baca Quran dan menangislah, mana benda yang masyru', yang disyariatkan, tak ada masalah, ya. Dan jika kamu tidak menangis, maka usahakanlah untuk menangis. Sampai begitu, usahakanlah untuk menangis kalau tak mampu nak menangis. Hadis riwayat Ibn Majah. Dalam ni dia kata Al-Bazzar daripada Sa'd bin Waqqas dalam kitab bahasa Arab disebut rawahu Ibn Majah, tak apalah. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu shalla bil jama'ati subha fa qara'a surata Yusuf fa baka hatta salat dumu'uhu ala tarqutihi. Maksud dia, diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah salat subuh berjamaah lalu membaca surah Yusuf, kemudian beliau menangis sehingga air mata mengalir jatuh di atas tulang selangkanya, sampai bawah-bawah, kan, sampai maksudnya menangis berjurai-jurai lah, kan. Siapa ni? Sayyidina Umar, orang paling garang, orang yang paling, orang kata apa, tegas apabila membaca surah Yusuf, ya, di dalam surah Yusuf, dalam solat subuhnya berjemaah, dia menangis. Maknanya menangis sungguh, kan. Ini semua adalah tanda-tanda ataupun bukti, ya, betapa para salaf ini mereka sangat-sangat, orang kata, menghayati pembacaan Al-Quran. Ya, sebab itu Nabi SAW kata, ya, orang yang paling hebat bacaan Quran dia ialah idza ra'aitahu yaqra ta'lamu annahu yakhshallah. Ya, bila engkau lihat dia baca Quran, orang yang paling baik bacaan Qurannya, Nabi SAW kata, bila engkau tengok dia
ya, dia baca Quran, kamu tahu bahawa dia takutkan Allah. Dengan daripada bacaan dia tu pun kita tahu dia ni takutkan Allah. Dia ni orang yang bertakwa, dia ni orang yang penuh dengan khasyatullah. Ni dia. Subhanallah. Itu dia punya benchmarknya para sahabat ni. Dan pastilah Nabi cerita pasal para sahabat dia. Kan? Dan kita sebagai umat akhir zaman ni patutnya mencontohi mereka. Ya, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum muhtadaitum, Nabi kata. Sahabat-sahabatku ni ibarat bintang-bintang di langit. Mana satu yang kamu jadikan sebagai qudwah, sebagai ikutan, kamu akan dapat petunjuk, akan dapat hidayah, tak akan sesat jalan. Macam orang yang bermusafir di padang pasir, menjadikan bintang-bintang ni sebagai penunjuk arah, ya, tidak akan sesat dalam perjalanannya. Begitulah diumpamakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, ya. Baik. Kemudiannya disebut lagi, wa fi riwayatin annahu kana fi salatil isya'i fatadullu ala takririhi minhu, wa fi riwayatin annahu baka hatta sami'u buka'ahu min wara'is sufuf. وعن أبي رجاء قال رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. الله أكبر. Hebatlah kan. Apa dia? Dia kata dalam satu riwayat lain perkara tersebut berlaku dalam solat isyak dan menunjukkan ia berlaku berulang kali. Tadi solat subuh, satu riwayat kata solat isyak, maknanya banyak kalilah Umar ni menangis dalam solat ketika menjadi imam, kan. Baik. Dalam satu riwayat lain lagi, beliau menangis sehingga tangisannya didengari dari belakang saf-saf salat. Sampai ke belakang dengar nangis imam. Allahu Akbar. Kan? Itu dia. Ini siapa ni? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Ya, sebab kita tahu bahawa Sayyidina Umar ni orang yang sangat apa kata, bukan kita kata orang yang sangat emosional tentu pasal, tak, dia emosional dalam hal, ya, dalam hal Al-Quranul Karim, dalam hal wahyu Allah. Dalam banyak riwayat menceritakan tentang itu, kan. Dan masuknya beliau dalam Islam pun kerana Al-Quran, asbab bacaan Al-Quran. Tertariknya dia kepada bacaan yang didengar di rumah adik dia. Nampak tak? Sebab itu kita tak pelik kalau kita dengar bacaan-bacaan para imam di Al-Haramain, kan. Saya pernah lah, maksudnya kan, bukan saya seorang lah, mungkin ramai daripada kita, kan, bila kita pergi ke Mekah tu, kan, di Masjidil Haram, saya masih ingat first time saya dengar Syekh Abdullah Al-Juhani baca. Saya ingat saya tahun bila, lama jugalah, ya. Saya sembahyang subuh masa tu, saya ingat sembahyang subuh Jumaat, tak salah lah, tak salah saya baca surah Sejadah, kan. Bukan surah Jumaat, subuh biasalah, subuh hari lain. Masya Allah bacaan dia, kan. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, cari Abdullah Al-Juhani, dia yang kecil-kecil je orangnya. Dia ni suara dia punya level suara dia tinggi, dia pitching dia tinggi, tapi sangat sedap. Dan dia suka bawa lagu Bayati. Ini yang orang cakap apa, kan. Tak apalah, sebab saya tahu Taranum ni, dia bawa lagu Bayati, lepas tu tengah Bayati dia akan masuk pada Sikah. Dan dia jadi sangat menarik. Ya, dia sangat menarik bacaan dia. Makin lama makin seronok, makin lama makin seronok. Rasa kalau panjang mana pun Allah, tak apalah. Gitu. Tapi masa tu Syekh Bandar Balilah belum jadi imam lagi lah masa tu. Lepas itu bila masuk Bandar Balilah, saya itu je lah. Masya Allah. So saya punya imam kegemaran saya ialah Dr. Bandar Balilah. Ya, suaranya, lagunya Masya Allah, tabarakallah. Penghayatannya tu bukan setakat lagu, tuan-tuan. Dia bukan soal berlagu kat Malaysia bersepah yang pandai berlagu. Tak, penghayatan tu. Bila dia baca tu, kita rasa Allah Akbar, dia punya zauk tu lain.
Sama juga macam Dr. apa nama, Dr. Syekh Dr. Bandar Balilah kan. Cek tuan-tuan. Bandar Balilah. Kan? Masya-Allah tabarakallah. Ya, anaknya pernah datang di Masjid Shah Alam tahun lepas tak salah saya. Anak dia lah. Anak dia pun sedap dah macam ayah je. Belum ayahnya lagi. Masya-Allah tabarakallah. Jadi kita nak macam itulah. Kita nak di Malaysia ni ramai imam-imam yang mampu, kalau tak setanding dengan Dr. Bandar Balilah atau Dr. Abdullah Johani pun tak apalah, tapi maknanya bacaan itu bacaan yang bacaan yang ada penghayatan. Ya, ada penghayatan. Itu yang kita nak. Ya, imam-imam kita begitu. Tak kira lah imam di mana-mana pun, terutamanya imam di masjid-masjid besar lah. Kan? Itu yang kita nak sebenarnya. Di bacaan itu bacaan yang kita bukan tujuan nak menarik orang, bukan, tapi bacaan yang memperlihatkan keagungan Al-Quran. Itu dia. Ya, bacaan yang memperlihatkan keagungan Al-Quran. Minta maaf saya cerita ni sebab saya pengalaman jadi hakim tilawah, pernah jadi hakim tilawah kebangsaan, sekarang ni jadi hakim tahfiz kebangsaan. Dalam bacaan-bacaan qari'ah ni, ya, ada, dia bukan semua, memang bukan semua. Ada antara bacaan-bacaan mereka ni yang bila kita dengar, dia punya feel tu lain macam. Saya tak nak sebut nama lah. Tak nak sebut nama lah. Cuma ni macam qari-qari kita semua baca berlagu kan. Tarik taranum semua kan. Suara tinggi rendah, tinggi jawab semua kan. Tapi dalam ramai-ramai itu tak ramai yang bila kita dengar dia baca gitu. Tak ramai. Sangat sedikit sebenarnya. Maksudnya bacaan dia berpenghayatan. Bukan setakat berlagu, bukan setakat bertaranum, tapi ada zauq. Ada rasa, kita katakan. Ya, yang ada rasa tu yang sebenarnya bukan bukan senang sebenarnya. Mudah-mudahan kita dapat sampai ke tahap itu. Allahumma amin. Baik. So disebut dalam satu riwayat daripada Abu Raja katanya ra'aitu ibn Abbas wa tahta 'ainaihi mithlu syiraki al-bali min ad-dumu. Ya, artinya aku melihat Abdullah bin Abbas, di bawah dua matanya terdapat garisan. Bawah mata ni dapat garisan, tepi ni dapat garisan. Ya, seperti tali selipar yang usang. Allahu akbar. Disebabkan aliran air mata ni, maknanya terlampau banyak menangis sampai ada garisan ni. Macam kita kata macam bekas tempat yang mengalirnya air mata. Masya-Allah. Siapa dia ni? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kan, sepupu Rasulullah. Baik. Diriwayatkan daripada Abu Salih tadi. Ni. Wa an Abi Salih qala qadima nasun min ahli al-Yaman ala Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu faj'alu yaqra'una al-Qur'an wa yabkuna faqala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu hakadha kunna. Apa kata daripada Abu Salih, beliau berkata, sekumpulan manusia daripada kalangan penduduk Yaman datang bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, datang ziarah Abu Bakar. Mereka membaca Al-Quran dan menangis. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, kami juga seperti ini, macam inilah kami. Mana para sahabat macam inilah, bila baca Quran menangis, ya. Kita ni tunggu menangis sebelum nak baca Quran. Sebab apa? Stres, tak tahan dengan hidup ni. Masalah keuangan, masalah PKP, masalah hutang, baru cari Quran. Tak apalah, alhamdulillah cari Quran dia tahu, ustaz dah beritahu. Kalau sedih-sedih cari Quran baca. Alhamdulillah, paling tidak. Kan? Dah menangis baru cari Quran. Orang dulu baca Quran dan menangis. Itu biasa dia. Kan? Allahu akbar. Baik. Kemudian lagi disebut, tuan bunyi cicak tu orang kampung lah tu. Dia kalau rumah kampung ni bunyi cicak ada. Orang bandar tak ada cicak. Rumah sendiri dekat kampung, ya.
bukan rumah, bukan duduk di kampung saya, dimaksud di rumah di kampung. Ya. Mana tadi? Wa an Hisham qala rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirin fil laili wa huwa fi shalah wal atharu fi hadha kathiratun la yumkinu hasruha wa fi ma asharna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayah wallahu alam. Dia kata, diriwayatkan daripada Hisham katanya, kadangkala aku dapat mendengar tangisan Muhammad bin Sirin, tabi'in, Ibnu Sirin, seorang tabi'in terkenal yang juga terkenal dengan sebuah kitab namanya Tafsirul Ahlam, kan, tafsir mimpi. Cuma ada kata bukan buku dia, orang menisbahkan kepada dia. Wallahu alam, wallahu alam. Ya. Apa kata dia kata melihat tangisan, mendengar tangisan Ibnu Muhammad Ibnu Sirin pada waktu malam ketika dia sedang bersolat. Mana sampai dapat dengar tangisan, beresak-esak dia menangis. Kan ini benda ni kita kena praktis, tuan-tuan. Dalam solat qiyam kita, walaupun rakaatnya tak sampai berpuluh-puluh rakaat, tapi ya, datangkan ataupun biar sampai tahap macam tu. Dalam qiyam kita qiyam sorang-sorang lah, kan, sembahyang malam kita sorang-sorang, ya, baca ayat Quran, hayati ayat Quran sampai kita boleh menangis. Lama tak apa, ya, tak ada siapa pun nak marah sebab sorang-sorang. Fal yutawil masya', kata Nabi SAW, panjangkanlah berapa lama yang dia nak panjangkan. Sebab apa? Sembahyang sorang-sorang. Jangan terlepas sahur sudah, tahu-tahu dah subuh, kan, tadi qiyam tak sempat nak ni, tahu-tahu dah sampai subuh, na'udzubillah lah. Jangan terlepas sahur, tuan, ya. Baik, kemudian dia kata di sini, sebenarnya banyak lagi athar yang menceritakan tentang hal ini dan tidak terhitung bilangannya. Apa yang kami kemukakan dan tunjukkan tadi sudah memadai, kata Imam Nawawi. Wallahu alam. Baik, kemudiannya disebutkan qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, al-buka'u mustahabbun ma'al qira'ati wa 'indaha wa tariquhu fi tahsilihi an yuhdira qalbahu al-huzna بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يتأمل تقصيره في ذلك. Ini cara Imam Nawawi ajar kita macam mana cara nak menangis dalam sembahyang. Tengok ni, dalam sembahyang dan ketika baca Quran, maksudnya. Fa illam yahduruhu huznun wa buka'un kama yahdurul khawas. Dia kata falyabki Allahu akbar falyabki ala faqdi dhalik fa innahu min a'zamil masaib. Allah, dengar tuan-tuan, yang ni penting ni. Dia kata, berkata Abu Hamid Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dia kata menangis digalakkan semasa membaca dan mendengar Al-Quran, ya. Menangis itu adalah suatu perkara yang mustahab, ya, perkara yang digalakkan, perkara yang sunat, nangis. Sebab tadi kan Nabi kan dah sebut baca Quran dah menangis, mana betul perkara sunat, suruhan Nabi, ajaran Nabi, kan. Semasa membaca dan mendengar bacaan Al-Quran, beliau berkata lagi, cara untuk mendapatkannya ialah seseorang perlu menghadirkan perasaan sedih dalam hati dengan merenung peringatan, ya, yuhdira qalbahu al-huzn, datangkan rasa sedih, dan dengan merenung peringatan, ya, ta'ammal, maknanya renung betul-betul, hayati betul-betul, ya, ma fihi dalam Al-Quran, dalam bacaan, minat tahdid, ya, peringatan, ancaman keras. Tahdid ni mana apa? Ancaman keras. Wal wa'idi syadid, janji yang buruk, kan, ya, dan janji yang terdapat di dalamnya, maknanya semua sekalilah janji, kan, ancaman Allah, janji buruk, azab, siksa, al-mawathiq wal uhud, perjanjian, kan, perjanjian antara Allah dengan manusia. Bila kita baca wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna, contohnya, kan. Itu semua adalah ayat-ayat tentang perjanjian antara kita dengan Allah. Ya, kemudian dia kata apa? Ya, kemudian dia merenung pula ketidakpeduliannya pada semua perkara tadi. Taksir mana apa?
Taksir maknanya kita yang tidak memenuhi tuntutan tu, taksir. Mengurangi, pengurangan. Bila kita kurang dalam ibadah, dia panggil taksir. At-taksiru fil ibadah. Kita bukan sahaja perlu bersedih atas maksiat. Ni saya selalu beritahu. Kita bukan sahaja perlu bersedih di atas maksiat yang kita buat. Kita tahu perkara itu dosa dan kita masih buat. Kita tahu, kita sedih. Tapi kita juga perlu bersedih disebabkan taksir kita dalam ibadah. Kurangnya kita dalam ibadah ni pun perlu ditangisi. Kurangnya kita dalam membaca Al-Quran pun perlu ditangisi. Itu dia. Taksir, dia panggil taqsir, ya. Mengurangkan ibadah. Sebab yalah, tengok tuan-tuan macam bulan puasa kan, kita tahu fadilat Ramadan ni begitu banyak. Kita tahu sedekah paling afdal sedekah dalam bulan Ramadan. Kita tahu qiyam yang paling baik, qiyam pada bulan Ramadan. Semua ibadah terbaik masa terbaik ialah pada bulan Ramadan, sebab dia punya ganjaran dia berlipat kali ganda. Buat benda sunat dapat pahala buat benda wajib. Buat benda wajib dapat 70 kali buat benda wajib. Kalau ini pun tidak menjentik hati kita, mana kita adalah seorang yang muqassir, dipanggil. Muqassir maknanya apa? Orang yang kurang dalam beribadah. Yang ini perlu ditangisi. Dan perasaan ini perlu kita hadirkan, perasaan ini ketika kita sedang qiyam, sedang membaca Al-Quran. Barulah akan datang rasa sedih, rasa sebab, dan dia akan automatik keluar nangis. Kan? Ya, baru ni bila saya tengok malam awal Ramadan, awal puasa itu, kawan hantar link kan, tengok siaran langsung secara langsung di Masjid Negara. Masjid Negara kan kita boleh tengok live tarawih di Masjid Negara kan. Kita tahu Masjid Negara ni kan besar, ramai orang. Saya tengok video solat tarawih di Masjid Negara, ada berapa orang aja kan, tak ramai. Tak tahu datang rasa sebab tu kat hati saya. Rasa sebab tu datang, automatik datang. Dan saya menangis, beria-ria menangis. Sebab apa kan? Sebab kita dapat rasakan betapa ini adalah musibah. Musibah sebab apa? Kita sudah tidak mampu untuk mengimarahkan, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Asbab apa yang berlaku ni. Jadi tak tahulah, rasa sebab sungguh. Dan sampai sekarang saya tak tengok live tu. Tak nak tengok. Sebab apa? Tak sanggup rasanya. Dan kita haraplah kan, secara serius pihak kerajaan, kalau boleh lah kan, kalau boleh, ni harapan saya lah kan. Ini bukan saya bercakap atas kapasiti saya sebagai penjawab awam, bukan. Ini sebagai seorang Muslim sahaja, sebagai seorang rakyat Malaysia dan Muslim. Kita sangat mengharapkan, sebagaimana orang ramai dalam PKP 4 ni dibenarkan untuk pergi makan, katanya pergi makan di restoran, dan dengan SOP-nya lah. Kita sangat mengharapkan orang ramai, khasnya orang yang Muslim pun dibenarkan untuk kembali ke masjid-masjid, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat mengharapkan. Saya sangat mengharapkan. Maksudnya tadi, sebagaimana orang ramai dibenarkan untuk pergi mendapatkan makanan jasmaninya di restoran-restoran dengan SOP-nya, jaga jarak dan sebagainya. Saya juga sangat mengharapkan agar umat Islam juga dibenarkan untuk kembali ke rumah-rumah Allah untuk mendapatkan makanan rohaninya yang dah berbulan-bulan kan, rasa macam dah kan, dah lama dah kita tak dapat masuk masjid kan, tak dapat nak beribadah.
dengan seperti mana kita biasa buat ketika musim musim Ramadan kan. Itu harapan saya. InsyaAllah saya cubalah beritahu pada siapa-siapa ya, yang apa nama, yang boleh tolong fikirlah ya. Kita pergi ke masjid ya, kita patuhi, dan kalau nak pakai sanitizer, jaga jarak, tak apa, seorang-seorang kan. Kita nak sangat, mudah-mudahan kita dibenarkan oleh pihak kerajaan untuk kembali mengimarahkan rumah Allah seperti mana kan dibenarkan orang yang lapar kembali boleh pergi dapatkan makanan dan makan di kedai-kedai dan restoran. Itu saja saya cakap, sampai situ saja. Yang lain tu kita doalah kan. Baik, kemudian mana tadi? Okay, habis itu ada sikit lagi. Dia kata, jika perasaan sedih dan tangisan jika perasaan sedih dan tangisan tidak dialaminya, tak datang rasa sedih tu ya, seperti yang dialami oleh golongan khawas, orang-orang yang dipilih oleh khawas, mana apa? Lawan kepada awam, orang awam dengan orang khawas. Kita pernah dengar kan, puasa orang awam dengan puasa orang khawas. Ya. Jadi yang biasa dapat benda-benda ni ialah orang khawas, orang yang istimewa. Kan? Ya. Kalau tak dapat rasa itu, apa kata Imam Ghazali? Maka menangislah disebabkan kecuaian tersebut, disebabkan kekurangan tersebut, kerana hal itu adalah antara musibah yang terbesar. Maksudnya apa? Menangislah kerana tidak menangis. Allah, itu saya sebut tadi. Maknanya kalau tadi cara nak menangis macam mana? Datangkan rasa sedih, rasa sebab, rasa kurang, rasa banyak tak buat, rasa banyak tak bersyukur, sedih, sebab, nangis. Tiba-tiba tak datang benda tu, tak datang rasa sedih tu. Menangislah kerana tidak boleh menangis. Itu dia. Sebab kata ni Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa radhiyallahu an. Menangislah kerana kita tidak boleh menangis ketika membaca Al-Quran. Apa pasal tak boleh rasa sedih ni? Apa pasal tak boleh rasa sebab ni? Apa pasal? Saya pernah didatangi oleh budak muda lah, orang muda lah ya, tanya saya, ustaz, saya tengok orang lain senang menangis ustaz ya, senang menangis, tapi saya tak mahu dia keluar air mata ni. Tak mahu dia keluar air mata ni ya. Saya kata adalah tu masalah tu. Sebab tu kata Ghazali, kerana itu adalah antara musibah yang terbesar. Antara musibah terbesar ialah tidak mampu menangis ya ketika membaca Al-Quran. Maka menangislah atas musibah itu, atas musibah hati yang keras. Dia tak nangis sebab hati kita keras. Hati keras, hati banyak selaput, hijab antara kita dengan Allah terlalu tebal, jadi dia tak datang benda tu. Kan? Ada seorang ustaz saya dulu, dia berceramah ni, dia mudah menangis. Kan? Mudah sangat dia menangis. Padahal dia tu antara guru saya yang garang. Kalau dia warden dulu sekolah, ya Allah ya Tuhan ya Karim. Tegas dan garang. Tapi bila dia berceramah, bila dia ni, mudah sangat dia menangis. Menangis sungguh, dia bukan nangis sikit-sikit, nangis sungguh. Jadi maknanya melambangkan hati dia lembut sebenarnya. Hati dia sangat-sangat lembut. Kan? Tapi itulah, ada orang tengok cerita Hindustan pun menangis. Tak? Ya? Tengok cerita Hindustan pun menangis. Maknanya menangis ni perkara yang orang kata apa? Yang biasa. Maka kalau dah kita ni biasa menangis, mengapa tidak kita jadikan menangis ni perkara ibadah? Macam mana pula jadi ibadah? Bila menangis kerana takutkan Allah, menangis kerana kesedihan
merasa kekurangan diri apabila membaca ayat-ayat Allah. Itu kan lebih baik daripada menangis kerana tengok cerita Hindustan. Kan? Menangis juga, tapi for the wrong reason, kata orang kampung. Kan? Baik. Okey, habis di situ, masuk fasal yang baru. Faslun, ya, wa yanbaghi an yurattila qira'atahu wa qad ittafaqa al-ulama'u radhiyallahu anhum 'ala istihbab at-tartil. Qala Allah Ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Galakkan membaca Al-Quran secara tartil. Ya, pembaca Al-Quran digalakkan membaca Al-Quran secara tartil. Ulama radhiyallahu anhu bersepakat bahawa bacaan secara tartil adalah sunat. Tartil, apa maksud tartil? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara bertartil. Apa maksud tartil? Baik. Sebab itu dalam menjelaskan tentang ayat Quran ni, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, tak salah saya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, maksud tartil itu ialah, ya, apa dia? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperelokkan sebutan huruf, ya, bila kata huruf maksud sifat sekali lah, memperelokkan sebutan huruf dan juga, ya, mengetahui tempat-tempat waqaf, mana nak berhenti, mana nak sambung balik. Ini maksud tartil. Jadi kalau kita nak baca secara tartil, kena pastikan sebutan huruf kita baik. Kan? Nak semalam saya sentuh isu online ni kan. Biar kita, bacaan kita tu layak untuk menjadi panduan. Tartil, biar tartil. Ya, dan juga wa ma'rifatul wuquf, tahu tempat berhenti. Ini bukan saya kata. Kan? Ini adalah suatu keterangan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ayat ini. Dia kata, wa thabata an ummi Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi, wa qala Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Ya. Terima kasih abang Ishaq, ya, dituliskan kesimpulannya. Elok juga kan, kadang-kadang orang malas nak dengar sampai habis live kita ni. Kan? Jadi bila tulis begitu, adalah orang kata ulangan, tengok, baca. Bagus, terima kasih. Yang lain pun boleh buat perkara yang sama, ya. Yang bermaksud, beliau menyifatkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana siapa ni? Ummu Salamah, isteri Nabi, mak kita lah, ibu kita, bernama Ummu Salamah. Dia menyifatkan bacaan Nabi, ya, na'atat qira'atan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bacaan yang jelas, mufassaratan, harfan, huruf demi huruf. Nabi bila baca, jelas huruf tu. Dia tak, orang kata, berbolok, maksudnya bercampur-campur, tidak. Satu. Dulu mesti belajar dulu. Antara ayat yang saya baca, fal yawma nunajjika bi badanika. Kan, falyawma nunajjika bibadanika tu kan, nak nyebutnya susah. Wa ma huwa bimuzahzihihi, nak sebab dia ha dengan ha, apa kan, halkum kan, jadi nak sebut tu susah. Wa ma huwa bimuzahzihihi, ada lagi lah beberapa tempat kan. Jadi kalau kita baca tartil, kena pastikan bacaan kita jelas tu, huruf-huruf tu. Itu maksud tartil, ya. Dan itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kemudian disebut lagi, wa an Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fath yurajji'u fi qira'atihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, ya, wa Abu Dawud. Maksud dia,
Muawiyah bin Qurrah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, katanya, yang bermaksud, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya. Nabi masuk Mekah, pembukaan kota Mekah pada tahun 8 dengan naik unta, sambil membaca suratul Fath, inna fatahna laka fatahan mubina, pada hari pembukaan kota Mekah, dan kemudian mengulang-ulang bacaannya. Mengulang-ulang bacaannya. Ya, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dia. Kemudian disebut lagi, wa an Mujahid annahu su'ila an rajulaini qara'a ahaduhuma al-Baqarah wa Al Imran wal akhari al-Baqarah wahdaha wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma wahidun sawa, faqala alladhi qara'a al-Baqarah wahdaha afdal. Ini dia. Daripada Mujahid, Mujahid ibn Jabr, Mujahid bin Jabr, diriwayatkan bahawa beliau pernah ditanya mengenai perihal dua orang lelaki. Seorang membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dua-dua surah. Manakala seorang lagi hanya membaca surah Al-Baqarah sahaja. Namun tempoh solat, rukuk, sujud dan duduk mereka adalah sama. Maknanya apa? Yang seorang ni baca laju, yang seorang ni baca perlahan. Maknanya seorang ni baca cermat, perlahan, dia baca surah Baqarah saja. Yang seorang ni baca Baqarah plus Ali Imran. Bayangkan punya panjang tu. Maknanya yang ini baca slow, yang ini baca laju. Beliau menjawab, lelaki yang membaca, maksudnya tempoh salat, rukuk, sujud dan duduk mereka adalah sama, kan? Beliau menjawab, kata Mujahid, lelaki yang membaca surah Al-Baqarah sahaja itu lebih utama. Lebih utama sebab apa? Sebab dia baca dengan cermat, dengan perlahan, tidak tergopoh-gopoh, termasuklah dengan tarutil, kan? Sebab tu saya tak berapa suka kalau orang semayang baca laju-laju ni, kan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka, kalau ada lah, kalau tak ada tak apalah, kan? Terlampau laju nak pergi mana? Kalau nak laju sangat tak payah jadi imam, kan? Baca seorang-seorang lagi laju. Dulu masa kita kecil-kecil lah, ni zaman-zaman dulu lah, kan, ada orang sembahyang tarawih di masjid, ada orang sembahyang tarawih di surau. Dulu memang masjid ke surau memang buat 20, memang buat 20 rakaat. Dulu jarang orang buat 8, sekarang je semua orang buat 8. Dulu memang buat 20, cuma bezanya cepat dengan lambat lah, biasalah, kan? Di saya masa tu jadi imam di surau saya, masa kecil-kecil lagi, kan, jadi imam surau saya. Jadi surau dekat rumah, kan, jadi masjid ada imam masjid lah. Jadi saya baca lambat, saya baca bukanlah lambat sangat, tapi biasa je, tak adalah nak tergopoh kapah, kan? Jadi bila kita tak habis lagi, orang masjid dah habis. So bila dia nak balik rumah, dia lalu surau, pin. Dia siap boleh hon tu, dia nak kata beritahu, oi aku dah sudah, kau bila nak sudah lagi, kan, seolah-olah macam tu lah. Aduh, dia berlumba sampai cepat. Ni tak bagus. Sebelum sampai cepat satu pasal, kalau sampai kita tengok yang 23 rakaat, semua witir tu 7 minit, kan, dekat mana tu, dekat apa nama tempat tu di Indonesia, kan? Allah, apalah, kan, kita mempermain-mainkan perintah Allah. Dahlah sembahyang tarawih ni sunat. Dengan amalan sunat itu kita patut memperoleh kemuliaan, tapi sebaliknya kita tidak dapat kemuliaan, bahkan dapat benda yang dimurkai. Rasulullah pun tak suka, kan? Pastilah bila Nabi tak suka, Allah pun tak suka. Dan bila ditegur, dia kata, ini dah jadi kebiasaan, kami dah buat lama dah ni. Masuklah Pak Kiai-nya pun kata, okey, tak ada masalah. Nampak tak? Dia bila benda maksiat, benda salah ni, kalau dah buat selalu, dia tak rasa salah dah. Dia tidak akan rasa salah, sebab dah selalu buat. Dan tu ramai-ramai pula yang buat. Kalau kena ramai-ramai, dia kata, seolah-olah begitu.
Jangan kita mengundang murka Allah. Kita mempermain-mainkan agama. Kan kalau saya tangkap tu semua-semua tu. Tangkap watan dalam tu. Allahu Akbar. Itu dah kira mempermain-mainkan agama. Mempermainkan agama ni bukan update status menghina agama dalam Facebook je. Macam-macam lah. Termasuklah yang tu. 7 minit 23 rakaat, bayangkan. Kalau tak ada sembahyang sudahlah, sunat je pun, tapi bila sembahyang buatlah betul-betul. Kan? Itu maksud dia. Ya. Kemudian mana tadi? Okey. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Qur'ana kullah. Nak kata pentingnya benda ni. Kata Ibn Abbas, ya, yang bermaksud, demi Allah, aku lebih suka membaca satu surah secara tartil berbanding membaca seluruh kandungan Al-Quran. Mana kalau baca satu surah secara tartil, teratur, bacaannya jelas, ya, sebiji-sebiji kata orang, makharij huruf sifatnya bagus, ikut tajwid semua, tempat berhenti, waqaf ibtidak semua cantik, satu surah lebih afdal daripada seluruh Quran, kata Ibn Abbas, ya. So itu maksudnya dengan kata itu kita tahulah dia punya afdaliyahnya, kan. Wa qad nuhiya 'anil ifrati fil isra' wa yusamma al-hadramah. Muhadram, orang yang muhadram ni, kan, maksudnya apa dia kata? Selain itu, pembaca Al-Quran dilarang untuk membacanya terlalu laju. Ya. Al-ifratu fil isra', tergopoh-gopoh, laju, tahap apa yang dia nak kejarnya, kan. Macam tu lah yang kita dengar tu, sembahyang tarawih tu, 7 minit tu, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah. Apalah macam tu, ya. Namanya apa? Al-Hadramah. Ni tertinggal ni, tuan-tuan. Kalau siapa yang ada buku yang pakai buku ni, ya, tolong betulkan tu. Cara ini dinamakan sebagai Al-Hadramah, dia tertinggal tu. Dalam kurungan tu, betulkan alif lam ha zal, tertinggal ra mim ta marbutah. Al-Hadramah. Ya, dipanggil Al-Hadramah. Maksud ditulis di sini Al-Hadzu. Al-Hadzu ni, ya, lain ni. So tolong tolong betulkan. Yang sebenarnya ialah Al-Hadramah, yang jauh tu, ya. Maksud dia tinggal, mungkin silap type, kan, maksud tu. Baik. Kemudian fathabata an Abdullah bin Mas'ud anna rajulan qala lahu inni aqra'ul mufassala fi rak'atin wahidatin, faqala Abdullah bin Mas'ud hadzun. Okey, baru saya faham. Tak apa. Hadzun atau hadzan kahadhi syair. In aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum walakinna idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadha lafdhu Muslim Ahmad wa Ahmad fi ihda riwayatihi. Maksud dia apa? Okey. Dia ambil daripada yang al-hadzu ni, dia ambil daripada riwayat ini, daripada asar bawah ni, ya, maksudnya betul lah juga, ya, betul juga, tapi Al-Hadramah pun membawa maksud yang sama. Jadi kalau teks asal dalam bahasa Arab diguna Al-Hadramah. Kemudian cerita yang lagi satu Al-Hadzu. Hadzu ni ialah syair. Hadzu ni ialah apa yang berlaku ketika baca syair. Al-Hadramah ni umum, maknanya cara baca yang baca cepat, baca tergopoh rapah. Ya. Baik. So dia kata apa? Aku membaca surah Al-Mufassal. Ini siapa yang kata ni? Ya, daripada Abdullah bin Mas'ud, seorang lelaki berkata kepadanya. Seorang cakap pada Abdullah bin Mas'ud, ya. Aku membaca surah Al-Mufassal, mana surah pendek. Surah pendek, ada ulama kata Mufassal ni start daripada surah Qaf. Ada kata daripada surah Al-Hujurat, tak apalah, dia sebelah-sebelah je, kan. Mufassal maknanya surah Mufassal ni yang daripada surah Qaf
ya ke atas. Nah, ya, sampai An-Nas lah, tu panggil mufassal, surah pendek-pendek. Ya. Dalam satu rakaat, masya-Allah. Ya, dalam satu rakaat. Surah Qaf, apa nama, Az-Zariyat semua tu juzuk 20 apa 27 ke kan. Bayangkan tu 3 juzuk, 4 juzuk, 3 juzuk lebih baca satu rakaat. Masya-Allah. 27 28 4 juzuk lebih kurang baca dalam satu rakaat. Macam kita baru baca surah Sajadah pun dah kena komplain, panjanglah kan. Lepas itu bila tak baca, apa tak baca? Tak baca pun salah, tak baca pun salah, pendek pun salah, panjang pun salah. Jadi baca je, jangan peduli orang cakap salah ke tak salah. Itu aja. Kan, kalau kita nak tunggu orang suka baru kita nak baca, tak payahlah tuan. Ridwan nasi ghayatun la tudrak. Kan? Ridha manusia ni adalah matlamat yang tidak akan boleh dicapai. Ya. Ridallahi ghayatun la tudrak. Dan redha Allah itu ialah matlamat yang tidak boleh ditinggalkan, sebab kita nak cari redha Allah. Ya, jadi tinggalkanlah apa yang tidak boleh dicapai, iaitu redha manusia, dan carilah ya apa yang tidak boleh ditinggalkan, iaitu redha Allah. Itu dia. Ya? Baik. Kalau kita nak ikut nak tunggu sampai orang suka tak ya. Bazir masa. Dia kata sini, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, cara ini dikira laju, sama seperti lajunya mengalunkan syair. Dia panggil asyadz. Syadzun di sini atau syidzun. Mana tadi tu? Ni. Hadzun, hadzun ya. Dalam, maksudnya kalau orang yang baca syair laju, baca sajak ni laju, dipanggil hadz. Orang yang melakukan al-hadz kan. Itu yang dia ambil daripada riwayat ni ke atas itu tadi, yang al-hadramah tu, al-hadramah lain. Tapi sama juga, maksudnya laju juga, tapi dia ada istilah yang maksudnya memang guna istilah yang betul, al-hadramah. Baik. Kemudian mereka berkata lagi, mana pula tadi tertinggal? Ni maaf. Sesungguhnya ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melepasi tulang selangka mereka. Mana apa? Ni biasa dalam hadis banyak kita dengar. Kan? Maknanya bacaan yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekadar bacaan. Maknanya ya tak sampai pada Allah, walaupun tak lepas kerongkong ni, gitu je. Mana tak ada apa faedah, tidak ada mendatangkan apa-apa pahala di sisi Allah, kerana terlampau laju ya, maka bacaan itu tidak terangkat, bacaan itu mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak lepas daripada kerongkong. Subhanallah. Maksud tak lepas tu maknanya tidak dapat pahala, tidak berfaedah, tidak mendatangkan manfaat. Itu dia ya. Namun jika bacaan itu mengenai hati, nampak dia kata, walakin idza waqa'a fil qalb, masuk dalam hati, farasakha fih, dan ya, menetap kukuh di dalamnya, maka ia adalah benar-benar bermanfaat. Saya betulkan. Maksud bacaan yang tak lepas daripada kerongkong maknanya apa? Tak masuk dalam hati, berdasarkan ini. Saya minta maaf tadi, maksudnya maksud bacaan yang tidak melepasi kerongkong mana apa? Kita baca, suara kita keluar tapi dia tak masuk dalam hati, tak lepas walaupun kerongkong, sampai situ je, sampai makhraj dia kan, sebut tapi tak masuk, tak lintas masuk dalam hati. So tak ada faedah lah kan, tidak ada manfaat. Sebab tu dia kata walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa', barulah memberi manfaat. Sebab apa? Masuk ke dalam hati. Jadi kita biar baca Quran ni biar masuk hati, masuk dalam hati kita.
Ya. Baik. Okay, kita habiskan di sini insya-Allah. Qala al-ulama wa tartilu mustahabun litadabburi wa li ghairihi. Qalu yustahabbu tartilu lil ajami alladhi la yafhamu ma'nah lianna dhalika aqrab ila at-tawqir wal ihtiram wa ashadda ta'thiran fil qalb. Maksud dia apa? Ya. Ulama berkata kaedah tartil adalah sunat untuk tujuan tadabbur dan selainnya. Maknanya kita baca perlahan ke, nak baca sikit-sikit tadabbur ke, kan? Untuk tadabbur pun baca secara tartil. Mereka berkata lagi, oleh itu bacaan secara tartil disunatkan bagi orang bukan Arab. Kita lah tu yang tidak memahami maknanya, walaupun kita tak faham makna, baca tetap kena tartil, tetap kena satu-satu, tetap kena tersusun, jangan gopoh-gopoh, kan? Apatah lagi jangan hentam, kan, main belasah aja. Kerana ia lebih dekat kepada perbuatan mengagungkan dan menghormati Al-Quran. Itu satu hak Quran. Di samping sangat memberi kesan dalam hati. Nampak? Orang yang tak faham pun kalau baca Quran dengan baik, boleh menyebabkan orang yang mendengarnya terkesan dengan bacaan. Walaupun dia tak faham. Kan? Jadi itu adalah suatu kehebatan Quran. Maknanya dengan bunyi suara Quran yang baik, bacaan itu pun boleh menggetarkan hati. Kan banyak macam saya sebut tadi kan, imam-imam Masjidil Haram baca, bukan kita yang faham bahasa Arab macam saya kan, rasa sedap mendengar dengan penghayatan. Tapi orang biasa, orang kampung pun, ingat tak dulu tuan-tuan, apa nama Syekh Abdul Rahman Sudais kan? Bukan kata Syekh Abdul Rahman Sudais tu dah meninggal, ada lagi. Katakan. Dulu masa zaman kita dulu yang glamournya ya Syekh Sudais dengan Syekh Huzaifi kan. Kan. Jadi orang kampung yang tak faham bahasa Arab, pak cik sukalah, mak cik sukalah dengar Syekh Sudais tu baca. Kalau dia baca, mak cik mesti menangis. Nampak tak? Walaupun dia tak faham. Sebab apa? Bacaan itu bacaan yang baik, bacaan yang tartil tadi. Kan? Jadi kita pun walaupun tak faham, bacalah dengan tartil. Maknanya alasan tak faham tu bukan alasan lah untuk kita tidak membaca Al-Quran dengan baik, ya, dengan ikut SOP-nya, ikut apa benchmarknya, kan? Itu dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita semua. Itu sahaja. Mudah-mudahan kita esok insya-Allah sambung lagi esok. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesedih rasa